Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua pelajar tingkatan 5 yang akan menduduki SPM. Okey. Ustazah nak menyambung kertas soalan 2 SPM ya, iaitu 2A, 2B dan 2C. Skema pemakahan dia dan juga soalan apa yang ada dalam kertas tersebut. Okey. Ustazah akan bermula daripada rumusan, iaitu soalan 1. Rumusan Ustazah akan keluarkan di GC, Google Class beserta soalan. Begitu juga pemahaman soalan dia pun Ustazah keluarkan dekat Google Class. Begitu juga dengan prosa moden dan juga prosa tradisional, semuanya berada di Google Class. Jadi saya harap murid-murid tingkatan 5 buka Google Class tu kemudian print ataupun kumpul ataupun jawab di situ untuk di email. Tapi walau macam mana pun Ustazah nak benda tu di print, kumpul dalam satu file. Berarti kita dekat sekolah akan berjumpa. So senang Ustazah nak bagi tahu kamu di mana kelemahan kamu yang perlu diperbaiki. So harap pelajar terima semua dengar betul-betul dengan soalan pemahaman 2A. Soalan pemahaman 2 ini diambil daripada petikan rumusan. Okey. Dia mengandungi 3 soalan sahaja. Peruntukan markah dia hanya 9 di bahagian 2A ini, ya. Iaitu kita sebut sebagai petikan umum. Petikan umum yang ada dalam rumusan untuk menjawab soalan pemahaman. Okey. Soalan 1, dia lembaga minta kita memberikan maksud perkataan. Dia ada perkataan tu ada di rumusan. Dia akan bagi satu perkataan untuk kita bagi maksud kepada perkataan itu. Mungkin perkataan itu dia akan cakap berikan maksud rangkai kata tersebut. Berikan maksud perkataan tersebut. Okey? Jadinya kita kena tengoklah apa yang ada dalam petikan rumusan. Mungkin dia akan bagi kat sana, apakah maksud, berikan maksud menghimpit kehidupan. Contoh ya. Jadi pelajar kena tengoklah apa yang dimaksudkan menghimpit. Menghimpit itu apa? Cari dulu perkataan menghimpit. Cari dulu menghimpit kehidupan. Kehidupan itu apa? Jadi cari dua maksud yang berbeza. Kalau kamu nak cari dulu dalam satu makna tu memang susah. Cari dulu maksud menghimpit, cari dulu maksud kehidupan. Jadi kamu akan dua combine-kan. Tengoklah maksud menghimpit tu apa? Tersepit, apa lagi? Tersekat. Tulis banyak kat situ. Kemudian sebelah tu kehidupan apa? Hidup, bernyawa. Lepas tu combine-kan mana yang sedap didengar, mana yang sesuai, keluarkan dalam jawapan. Okey. Kemudian soalan yang itu 2 markah saja dia bagi ya. Ada 2 rangkai kata, 1 rangkai kata, 2 rangkai kata, 2 perkataan, 1 rangkai kata, 2 markah. Okey, kemudian soalan yang kedua ialah berbentuk fakta. Yang ini 3 markah. Fakta ialah apa yang ada dalam petikan rumusan tersebut. Apa yang dikeluarkan dalam rumusan tu dia akan soalkan balik dan kamu akan jawablah. Kemudian soalan yang ketiga ialah pendapat. Pendapat ni biasanya ini yang kita sebut sebagai kebat. Ya, iaitu meminta pendapat murid, meminta pendapat kita. Contoh dia dekat sini ya, soalan pendapat yang perlu kamu tahu ialah kalau dekat ni Ustazah akan keluarkan teks rumusan tu mengenai harga barangan yang meningkat. Mungkin soalan kebat yang diberikan kepada kamu ialah pada pendapat anda, kenapakah kenaikan barangan amat menyukarkan penduduk, katakan. Contoh, ni soalan je lah ya, soalan je. Jadi contoh. Bila contoh ni, nanti kamu tengok sendirilah apa yang Ustazah keluarkan soalan di Google Class tu tengok. Okey. Soalan ini mengandungi 4 markah. Ya, dia ada 4 markah. Okey, jadi dekat sini semuanya ada 9 markah. Soalan pertama berikan maksud, soalan kedua fakta, soalan ketiga pendapat. Okey. Kemudian soalan pemahaman 2B. Ini ialah prosa moden. Prosa moden, komsas ya, yang kamu baca hanya melibatkan drama ataupun cerpen moden. Ya, dia tidak melibatkan bahasa-bahasa klasik lama. Itu prosa tradisional. 2B, prosa moden. Soalan daripada komsas tingkatan 4 dan juga tingkatan 5. Ya. Tapi dia tak akan keluarkan dua-dua lah tu. Mungkin kalau tingkatan 4, komsas tingkatan 4. Kalau soalan tu kebetulan menepati tingkatan 5, soalan komsas tingkatan 5. Jadi kamu kena jawablah tu sebab kedua-dua komsas tingkatan 4 dan tingkatan 5 ni kamu kena faham dan baca. Okey? Dia cerpen atau drama. Okey, dia mengandungi 3 soalan saja. Markah dia 9 kat sini ya. 3 soalan saja, markah dia 9. Soalan pertama fakta, 2 markah. Fakta ni yang berkaitan dengan prosa moden ni tadi. Ya, cerpen ataupun drama. Mungkin dia tanya mengenai watak, mungkin dia tanya mengenai apa-apa sajalah yang ada dalam
cerpen ataupun drama tersebut. Yang soalan yang kedua ialah soalan pendapat. Soalan pendapat kita. Bila melibatkan soalan pendapat, so kamu kena keluarlah daripada watak dalam Komsas tu. Mungkin ada kaitan, mungkin kalau melibatkan sikap seseorang, degil ke apa, mungkin dia akan keluarkan dekat situ pada pendapat anda bagaimana mengatasi murid yang degil, katakan. Macam tu, contoh. Ya? Jadi keluar daripada Komsas yang itu, dekat sini pendapat, guna pendapat awak sebaik mungkin. Ya? Bila berkaitan dengan pendapat, jawapan kamu kena tepatlah, ada contoh. Ya? Okey. Pada pendapat saya, untuk mengatasi ni, okey, kalau dia merangkumi 3 isi, so kamu dapatlah 3 markah. Kalau kamu cuma buat 2 isi, tetapi kamu ada huraian, 1, dapatlah 3 markah. Tetapi kalau kamu buat 2 saja isi, tak ada huraian, tak ada contoh, so markah dia 2 je lah. Ya? So dia bergantung kepada apa yang kamu buat. Okey, kalau nak 3 markah penuh, 3 isi lah penuh. Kalau kamu tak pandai menghurai. Kalau nak kamu markah penuh 3 isi pun, kamu kena ada 2 isi, 1 huraian. Ataupun 1 isi, 2 huraian. Tapi biasanya 2 isi, 1 huraian. Menghurai itu susah. Ya, pelajar lebih berminat untuk tulis isi. Okey, kemudian soalan yang seterusnya. Okay, soalan yang ketiga, dia berkaitan Komsas. Ya, soalan ketiga ni berkaitan Komsas, prosa dan juga ataupun drama. Prosa moden tu cerpen ya, ataupun drama. Jadi soalan yang ketiga ni soalan yang berkaitan dengan tu. Dekat sini ada 4 markah. Yang ini pun sama. Awak kena ada isi dan awak kena ada huraian. Ya. Okey. Untuk prosa moden ni biasa dia kalau pendapat ni mungkin kalau soalan yang ketiga dia akan keluarkan nilai murni, huraikan nilai murni. Okey, huraikan pengajaran. So kena ada contoh lah dalam petikan tersebut, ya. Dan ingat, kalau kamu nak beri contoh dan beri nama watak tu, jangan pula watak dalam tu Hartini kamu keluarkan watak Sutinah katakan lain, ya. Jadi tak sama. Bila tak sama dah lain lah, kamu dah lari daripada proses yang kamu belajar tu. So watak kena ingatlah bila kamu nak sebut nama watak tu dan bab dia ke, okey, penciptaan dia, okey. Dan tengok kepada soalan lah. Kalau soalan dia nilai murni dia apa? Pengajaran apa, ya, ada banyak dekat situ. Okey. Itu ialah soalan prosa moden 2C. 1 rumusan. Okey. Kemudian 2A pemahaman, ambil daripada teks rumusan. 2B pemahaman daripada prosa moden. Dan kita masuk kepada 2C. 2C ialah melibatkan prosa tradisional. Apa dia prosa tradisional? Prosa tradisional ialah burung terbang dipipiskan lada, ya, cerita-cerita klasik, cerita-cerita prosa yang ada kalanya kamu tak faham maksud perkataan dia. Okey, yang ini mengandungi 3 soalan juga dan soalan dia terdiri daripada Komsas tingkatan 4 atau Komsas tingkatan 5. Ya, prosa tradisional tingkatan 4 atau prosa tradisional tingkatan 5. Okey, soalan yang pertama. Soalan pertama biasanya disuruh berikan maksud. Kalau dia prosa tradisional, so dia berikan maksud. Apa yang dimasukkan dengan dipipiskan lada katakan. Itu prosa lama. So kamu kena modernkanlah, kena bagi tahu maksud dia. Okey. Kemudian yang itu 2 markah. Ya. Kemudian yang kedua, soalan yang kedua bentuk fakta. Bentuk fakta macam yang Saza cakap tadi lah. Okey. Dia akan suruh kamu nyatakan siapa watak dekat situ. Kalau watak dia Kertalasari, so kamu nyatakanlah bagaimanakah reaksi Kertalasari apabila mendapat tahu ayahnya mati dibunuh oleh Laksamana. Itu fakta. So kamu ambil daripada prosa tersebut untuk jawab soalan. Jangan kamu cari prosa lain. Jangan main rambu-ramba. Maknanya mana yang kamu ingat prosa itu yang kamu tulis. Tak boleh. Kamu ikut buku apa yang dia keluarkan kat sana. Teks apa yang dia berikan. Okey, kemudian yang ketiga ialah soalan pendapat 3 markah. Soalan Komsas 4 markah, ya. 4 markah ni soalan fakta yang saya Ustazah bagi tahu tadi. Kemudian soalan pendapat dekat sini 3 markah. So pada pendapat kamu. Bila pendapat, so kamu kena keluarlah daripada Komsas ni. Ya, tapi kamu kena ikat watak apa yang ada kat situ, penciptaan dia mengenai apa, itu yang kamu akan bagi tahu beserta contoh untuk melengkapkan jawapan kamu mendapat markah yang bagus. Di sini ada 9 markah saja peruntukan yang dibagi. Okey? Ingat ya? So kalau kamu tak faham, kurang faham, WhatsApp Ustazah bertanya atau kamu ulang tengok siaran yang Ustazah bagi. Itu adalah pengajaran untuk kelas kita hari ini, ya. Okey, iaitu mengenai kertas bahasa Melayu 2. Ya, soalan 1, 2A, 2B, 2C meliputi apa? Ingat, ya, pemahaman,
prosa moden, prosa tradisional. Okey. Ustazah akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.